Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembentangan pada kali ini, kami ingin membincangkan tentang tajuk kajian kami iaitu sumbangan organisasi Nashrul Quran. Sebelum itu, ingin saya perkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Saya Nik Suhaili binti Nik Fauzi dengan nombor matrik 1182778 dan ahli kumpulan saya yang lain Adibah binti Zakaria, Fatin Atirah binti Pardi, Nur Syakirin binti Muhammad Sapuri dan Nur Syafiqah binti Samni. Baiklah, saya akan teruskan kepada bahagian pendahuluan iaitu pengenalan tentang kompleks Nashrul Quran. Quran adalah sebuah pusat percetakan Al-Quran yang pertama beroperasi di Malaysia yang terletak di Presin 14, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kompleks Nashrul Quran adalah pusat percetakan Al-Quran yang kedua terbesar di dunia selepas pusat percetakan Al-Quran Malik Fahd yang terletak di Madinah. Selain itu, Yayasan Restu adalah pemilik kepada Kompleks Nashrul Quran yang telah ditubuhkan pada tahun 2017. Selain itu, Nashrul Quran juga mewakafkan kitab-kitab suci Al-Quran yang telah dihasilkan kepada golongan yang memulakan di negara-negara Islam yang lain. Seterusnya, ini adalah struktur yang terdapat di dalam Kompleks Nashrul Quran, antaranya kilang percetakan, koleksi mushaf antarabangsa, koleksi seni bina, kafeteria, surau dan lain-lain lagi. Seterusnya, objektif kajian ini adalah untuk memperkenalkan sumbangan Nashrul Quran dan iaitu mushaf restu dan ciri-ciri aplikasi tersebut. Pada asasnya, mushaf restu adalah sebuah aplikasi Quran digital yang disumbangkan oleh bahagian penyelidikan pendigitalan Al-Quran Yayasan Restu Nashrul Quran dengan teks tulisan tangan. Selain itu, aplikasi Mushaf Restu juga telah mengikuti format penulisan mushaf yang diterbitkan oleh Pusat Percetakan Al-Quran Al-Malik Fahd yang terletak di Madinah. Seterusnya, aplikasi ini juga menggunakan rasam Usmani dan ianya telah mengambil masa selama 6 tahun dalam proses penyalinan manuskrip. Seterusnya, ini adalah contoh yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Atirah binti Pardi, nombor matrik 1182776. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan ini dengan menerangkan ciri-ciri aplikasi Mushaf Restu. Aplikasi Mushaf Restu ini sangat sesuai digunakan untuk kegunaan seharian. Terdapat beberapa ciri-ciri yang terdapat dalam aplikasi ini. Yang pertama, setiap pengguna akan menerima satu ayat Al-Quran daripada aplikasi ini. Yang kedua, ayat-ayat yang telah terpilih telah ditandakan. Yang ketiga, pengguna boleh kongsikan ayat Quran yang berdasarkan yang dipilih ke media sosial. Yang keempat, pencarian yang cepat dan boleh dipercayai berdasarkan juzuk, ayat, surah dan halaman muka surat Al-Quran. Yang kelima, pengguna juga boleh menetapkan mood malam mengikut keselesaan pengguna. Dan yang keenam, terdapat pengenalan dan keterangan bagi setiap surah. Selain itu, dalam aplikasi ini juga terdapat 4 qari yang masyhur yang sedap didengari bacaannya, iaitu yang pertama, Syekh Muhammad Al-Banna. Yang kedua, Syekh Muhammad Khalil Khusari. Yang ketiga, Syekh Dr. Isa Ahmad Sarawi. Dan yang keempat, Syekh Hisham Abdul Bari Dori. Qari-qari ini juga merupakan qari yang terkemuka setanding dengan qari-qari masyhur yang lain yang biasa kita dengari. Seterusnya, terjemahan Al-Quran yang terdapat dalam aplikasi ini terdapat 2 bahasa, iaitu bahasa Inggeris yang diterjemahkan oleh Ghulam Sarwar dan bahasa Melayu yang diterjemahkan oleh Yayasan Restu sendiri. Seterusnya, saya akan serahkan kepada pembentang yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakirin binti Muhammad Sapuri, nombor matrik 1182515. Langkah seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan penyataan masalah
metod kajian dan kajian literasi. Bagi penyataan masalah, didapati bahawa orang ramai masih belum terdedah dengan aplikasi Quran digital keluaran Nasrul Quran. Apatah lagi pada penghujung zaman di mana orang ramai lebih menumpukan kepada aktiviti hiburan berbanding agama. Buktinya akan diterangkan sebentar lagi dalam hasil kajian seterusnya. Seterusnya, metod yang kami akan gunakan adalah kajian kualitatif bagi mendapatkan pemahaman tentang alasan, pendapat dan motivasi yang berkaitan dengan aplikasi Al-Quran digital dan juga memberikan pandangan. Reka bentuk kajian adalah analisa kandungan di mana pekaji menggunakan analisa tematik untuk mengklasifikasikan data tentang Quran digital dalam penyelidikan ini. Pengkaji menganalisa dan mengklasifikasikan semua maklumat sedia ada mengikut tema kefahaman. Sebagai contoh, aplikasi Quran digital Mushaf Restu adalah antara sumbangan yang telah dihasilkan oleh organisasi Nasrul Quran. Kajian literasi. Bagi kajian literasi digunakan sebagai bahan rujukan dalam menyiapkan kajian ini yang berkaitan dengan aplikasi Quran digital. Seperti, pengkaji mengambil sebuah kajian mengenai status Al-Quran digital dari perspektif fiqh yang ditulis oleh Khairul Anwar Muhammad, membincangkan tentang masalah fiqh di mana kajian didapati Quran digital boleh disentuh walaupun tanpa berwuduk. Seterusnya, saya akan serahkan kepada pembentang yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Samli 1182645. Seterusnya saya akan menyambung dan menerangkan tentang dapatan kajian daripada kumpulan kami. Hasil daripada penyelidikan kumpulan kami, Nasrul Quran telah mencipta aplikasi Quran digital yang bernama Mushaf Restu, yang mana aplikasi Mushaf Restu ini telah dikeluarkan pada 22 April 2021 dan selepas 8 bulan aplikasi ini diwujudkan, lebih 1,000 orang telah memuat turun aplikasi ini. Selain itu, ayat-ayat Al-Quran juga telah disemak dan ditashih oleh Yayasan Restu sebelum dihantar di bahagian kawalan penerbitan dan teks Al-Quran KDN untuk pengesahannya. Seterusnya, terdapat juga kekurangan di dalam aplikasi Mushaf Restu ini, iaitu pengguna perlu memuat turun mana-mana surah yang dikehendaki terlebih dahulu, dan setiap surah yang dibuat dalam aplikasi ini mempunyai banyak halaman muka surat, yang mana gambar-gambar surah ini surah ini akan disimpan di dalam bahagian galeri yang akan menyebabkan ruang dan saiz simpanan telefon pintar menjadi semakin kecil dan semakin sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adibah binti Zakaria 1182644. Saya akan memberikan kesimpulan yang telah kami dapat dari hasil kajian, iaitu yang pertama, pusat percetakan Al-Quran di Malaysia iaitu Nasrul Quran telah berkembang mengikut perkembangan zaman dalam memenuhi keperluan domestik dan global terhadap naskah Al-Quran. Seterusnya, kajian ini telah mengkaji untuk memperkenalkan sumbangan dari Nasrul Quran iaitu Mushaf Restu dan ciri-ciri yang terdapat pada aplikasi tersebut. Oleh itu, penggunaan aplikasi Quran digital dibolehkan dengan mengikuti perkembangan semasa yang pada masa kini orang ramai lebih menggunakan telefon pintar untuk kegunaan harian mereka, termasuklah penggunaan Quran digital. Terdapat beberapa kegunaan dalam aplikasi Mushaf Restu tersebut, iaitu Quran digital iaitu terjemahan surah-surah, bacaan ayat suci Al-Quran dari syekh yang terkenal dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ianya juga mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Oleh itu, diharapkan bagi seluruh umat Islam untuk menitik beratkan dan menghargai segala sumbangan-sumbangan yang telah diberikan kepada kita. Oleh itu, sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih kerana sudi mendengar pembentangan kami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.